Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung balik perbincangan kita berkaitan dengan ulumul hadis. Oleh kerana lama tinggal, jadi duk cari baliklah mana dia. Dan ada sahabat-sahabat kita sebahagiannya yang macam terkejut lah kan. Dia kata, takkan Nukhbatul Fikar untuk orang awam? Kita kata, betul lah, memang untuk orang awam. Sebab Nukhbatul Fikar ni sangat ringkas. Kalau bukan untuk orang awam Nukhbatul Fikar, apa lagi yang tinggal? Kan? Apa lagi yang tinggal? Maknanya memang Nukhbatul Fikar ni Ibn Hajar tulis sangat-sangat ringkas. Saya tak jumpa kejap. Kita bincang dulu tentang mutawatir kan? Dah habis ya mutawatir? Belum Jap. Mana dia ni? Ya. Okey. Okey. Ini bukan ni. Ya. Hilang ke buku lah ni? Sekejap. Allahu Akbar. Tu orang kata kena bawa juga buku betul ya. Jadi hilang. Ustaz. Mutawatir. Okey, bila kita berbicara tentang mutawatir, Ibn Hajar menyebut, dia kata watilkal kathrah ahadu syurutit tawatur idza waradat bila hasrin muayyan. Yang mana saya dah hurai sebelum ini, bilangan mutawatir ini ulama hadis sendiri tidak ada kesepakatan. Ada yang kata 4 orang, ada yang kata 10 orang, ada yang kata 40 orang. Masing-masing mencari dalil untuk menguatkan pandangan mereka, yang untuk mengatakan berapa bilangan sebenarnya untuk mengatakan hadis itu capai kepada tahap mutawatir. Okey. Kenapa mereka berbeza pendapat? Kerana dalam isu ni sebenarnya tidak ada satu dalil yang begitu jelas. Sebab saya sebut daripada awal kuliah kita, saya sebut kaedah mensahihkan hadis ini majoritinya adalah berdasarkan pada akal. Dan apabila dia berdasarkan kepada akal, maka setiap orang yang menilai hadis, setiap mereka berbeza pandangan terhadap bilangan. Kerana dia kata mutawatir ini hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang ramai, daripada sejumlah perawi yang ramai, yang mana bilangan yang ramai itu memustahilkan kesepakatan perawi-perawi tersebut untuk berpakat dalam berbohong. Jadi dia punya syarat apa?
Syarat dia ramai, yang mana hasilnya ramai itu menyebabkan mustahil mereka pakat untuk bohong. Jadi setiap orang yang menilai, mereka berbeza pendapat. Ada yang nilai hadis, dia sebagai muhaddis, dia nilai, dia tengok, okey, 4 orang. Yang mana 4 orang ni, 4 berada di tempat yang berbeza. Tak kenal antara satu sama lain. Yang meriwayatkan daripada dia pun 4 orang, yang mana anak murid ni pun hampir tak kenal antara satu sama lain. Bagi dia cukup dah mutawatir. Walaupun bilangannya 4 orang, kerana keberadaan 4 orang ni berada di negara yang berbeza dan tak kenal antara satu sama lain. Berbeza kalau 4 orang duduk satu negeri, yang mana berpakat tu ada kemungkinan. Bukan makna semesti, tapi bila ada kemungkinan, maka dia tak jadi mutawatir. Mungkin 20 orang riwayat, tapi 20 orang semua duduk satu negeri, tak jadi mutawatir. Maka oleh kerana tu, mereka berbeza pendapat. Okey. Bila kita berbicara tentang mutawatir, kita kena tahu bahawasanya mutawatir ini, dia memberikan khabar ataupun memberikan berita yang qat'i. Memberikan berita yang qat'i. Maksud qat'i ini tidak ada keraguan. Ia 100% betul. Bila datang satu berita dekat kita, kita sebagai orang biasa kan, sebelum belajar hadis pun kita buat benda ni. Orang sampaikan berita dekat kita, sebelum kita terima, kita akan semak. Kalau orang yang bawa berita ni dia bersifat dengan sifat yang jujur, maka kita akan kata, okeylah, boleh terima lah. Dan kita tengok berita tu pula kan, berita tu boleh terima ke tak boleh terima. Mula-mula kita tengok, step pertama tengok orang bawa dulu, lepas tu baru tengok teks dia, baru tengok kandungan berita yang dia bawa. Jadi kandungan berita yang dia bawa, walaupun orang yang bawa itu jujur, tapi ada tak kemungkinan dia tersilap? Ada kemungkinan. Bila ada kemungkinan khabar yang dia bawa, bila ada kemungkinan silap, ada kemungkinan lupa, khabar yang dia bawa tidak dinamakan qat'i. Yang mana qat'i ni 100% betul. Kalau ada kebarangkalian silap, dia tak dipanggil qat'i. Qat'i ni dalam bahasa yang lain dipanggil yakin. Yakin 100%. Kalau hadis sahih yang bukan mutawatir, dia tak qat'i. Dari sudut kesabitan dia, dari sudut kekuatan hujah tak sampai kepada tahap qat'i. Kalau hadis tu hadis ahad, yang mana tidak ada qarinah lain yang menguatkan dia, nanti kita bincang. Tapi kalau hadis tu mutawatir, kebarangkalian tu tak ada, 100% betul dah. Kerana ramai dah bawa dan tidak ada kebarangkalian untuk mereka bohong. Nah, sebab itu dikatakan qat'i. Sebab itu dikatakan yakin. Ini satu benda yang kita kena tahu. Bila disebut ada kebarangkalian, saya sebut tadi, hadis sahih selain daripada Bukhari dan Muslim. Hadis sahih selain daripada Bukhari dan Muslim, dia zanni. Dia bukan qat'i, tapi dia zanni. Zanni maksud dia tak sampai 100%. Sebab ada kebarangkalian silap dan ada kebarangkalian lupa. Bila ada kebarangkalian, kita tak boleh tolak. Kebarangkalian still kebarangkalian. Tak boleh nak kata kebarangkalian itu benar sehingga dibuktikan dia benar. Boleh faham? Seorang datang bawa berita, berita tu dia jujur dan berita tu nampak macam betul. Ataupun 2 orang lah. Ada tak kebarangkalian dia orang pakat? Ada, sebab 2 orang kenal. Tapi oleh kerana 2-2 ni baik, maka kebarangkalian untuk berpakat bohong ada. Tapi tak ada bukti yang menunjukkan mereka berpakat bohong. Selagi mana tak ada bukti, maka selagi itu kita tak boleh kata kebarangkalian itu telah berlaku. Tak boleh. Ini sama macam kaedah mahkamah apa semua ni. Hakim, dia tak boleh terima hanya sekadar dakwaan. Dia mesti bawa bukti. Walaupun tuduhan itu kebarangkalian memang berlaku. Orang tuduh saya mencuri.
Hakim kata, okey, dari sudut kebarangkalian, memang ada kebarangkalian tu. Jadi kena bawa bukti, kena bawa saksi yang menunjukkan saya betul-betul mencuri. Kerana semata-mata kebarangkalian tak cukup. Baru hanya kebarangkalian aja. Nak jadikan dia berlaku, mesti bawa bukti dan mesti bawa saksi. Berbeza dengan mutawatir. Mutawatir ni yakin. Kerana kebarangkalian itu telah ditutup. Kebarangkalian itu telah ditutup dengan bilangan yang ramai. Ada seorang, saya tak pasti saya dah sebut belum dalam kuliah yang lepas sebab kita dah lama berhenti. Dalam kuliah yang lepas, saya tak pasti. Tapi masa saya buat PhD dulu, ada satu subjek yang saya kena ambil untuk memenuhi keperluan PhD, iaitu nama subjek itu Al-Jarh wa Ta'dil. Dirasat fil Jarh wa Ta'dil. Subjek ini sebenarnya masa degree pun dah belajar lah. Masa master pun dah belajar lah. Tapi bila masuk PhD tu dia lebih mendalam lah. Kan, walaupun ada orang kata, alah setakat 3 jam je seminggu, apa nak kisah. Pergilah buat PhD 2-3 kat Jordan. Try. Kalau dah senang sangat, pergilah buat. Baik. Jadi dalam subjek tu kami kena menulis assignment. Assignment yang dia bagi kat saya, naqad nazariyati Schacht. Joseph Schacht mengkritik teori yang dikemukakan oleh seorang orientalis yang namanya Joseph Schacht. Saya tak pasti dia orang Jerman kot. Tak tahulah betul sebutan ke tak, tapi orang Arab panggil Schacht. Dia punya ejaan dalam Rumi pun pelik sikit lah. Kan? Yang mana dia ni mengkaji hadis. Dia bukan Islam. Dia orang Barat. Orientalis. Dan dia mengkaji hadis. Bila dia tengok hadis dalam kitab-kitab hadis ini, tuan-tuan, siapa yang buka kitab hadis dia akan tahu ada sanad hadis yang tak lengkap. Ada macam Muwatta' Malik. Muwatta' Malik ke ada hadis mursal? Kan? Imam Malik riwayat daripada tabi'in terus angkat kat Nabi. Tak bersambung sanad dia. Kadang-kadang ada yang munqati', tengah-tengah terputus. Ada yang bersambung penuh. Maka Syekh kata, sebenarnya teori sanad ni, amalan meletakkan sanad ni amalan yang datang kemudian. Amalan yang datang kemudian. Yang mana di awal Islam itu, peringkat awal Islam tu diturunkan ataupun diajarkan oleh Muhammad, sebenarnya hadis ni tak ada sanad. Jadi orang yang datang kemudian, bila munculnya madrasah-madrasah, bila munculnya mazhab-mazhab dalam Islam yang banyak, maka setiap mereka hadis untuk defend pandangan mereka dengan mencipta hadis sokong pandangan mereka, letak sanad. Dan sanad tu pula mula-mula letak dia macam jigsaw puzzle. Tak penuh. Orang datang kemudian dia penuhkan tempat kosong tu. Fill in the blank. Jadi kami disuruh oleh pensyarah untuk kritik pandangan ni dengan membawakan bukti. Dia orientalis senang lah. Dia buat tuduhan gitu lah. Tapi nak defend, jenuh. Maka di antara bukti, saya pun tulis assignment. Alhamdulillah, pensyarah hadis tu suka kan. Walaupun ada orang tak suka dengan saya. Tapi dia suka. Sebab alasan saya apa? Alasan saya buka kitab-kitab hadis. Saya buka Musannaf Abdul Razak As-San'ani yang berasal daripada Yaman. Saya ambil sanad orang Yaman. Abdul Razak As-San'ani ada kitab, nama dia Musannaf Abdul Razak. Kitab dia Al-Musannaf, yang mana kebanyakan riwayat-riwayat dalam tu daripada Yaman. Adalah riwayat dan banyak riwayat dalam tu daripada Yaman. Saya ambil riwayat daripada Yaman, saya banding riwayat dengan orang Madinah, sama. Saya ambil riwayat daripada Kufah, Iraq.
Dan saya banding riwayat dengan orang Madinah, sama. Saya kata dalam sanad ni ada orang yang dia pun tak kenal dengan orang Madinah. Orang Madinah pun tak kenal dia. Kalau hang nak kata bohong, macam mana boleh sama? Sedangkan hang kata tadi apa? Hadis itu direka oleh sekolah-sekolah pemikiran, mazhab-mazhab kerana nak menyokong pandangan. Kita tahu yang tu kita tak nafi, memang ada pertelingkahan di antara aliran mazhab. Tapi kita tak setuju kerana pertelingkahan itu mereka mereka hadis palsu. Yang tu kita tak setuju. Rekaan hadis palsu kerana pertelingkahan kita tak setuju. Memang dibuat oleh segelintir oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, tapi bukan semua. Tabiat orang yang bergaduh, tabiat orang yang sedang berselisih pendapat, dia akan bongkarkan keaiban orang yang dia sedang berbahas, kan? Kita tak setuju dengan satu orang, kita akan bongkarkan semua keaiban manhaj dia. Kita akan bongkarkan semua kelemahan-kelemahan metodologi di dalam kajian. Betul? Ini tabiat. Kita tak setuju dengan mazhab dia, kita akan bongkarkan kelemahan nilai ilmiah yang ada pada dia. Tapi Imam Malik dia tak setuju dengan Abu Hanifah. Dia tak pernah panggil Abu Hanifah sebagai kadzab. Kalau betul Abu Hanifah harga hadis, terus keluar pada mulut dia kadzab. Orang tanya Imam Malik lebih sikit, kan? Orang tanya soalan kat Imam Malik lebih sikit. Dia tanya siap-siap, anta Iraqi? Ni orang Iraq ah? Maksudnya Imam Malik tak suka tanya lebih. Orang Iraq tak suka ni. Orang Iraq ah? Maksudnya sentimen tak suka pada orang Iraq ni dah ada pada Imam Malik. Kerana orang Iraq ni banyak guna qiyas dan Imam Malik tak suka. Kalau betul dia reka hadis, dah tentu Imam Malik akan kritik kau-kau kan. Begitu juga orang mazhab Hanafi. Dia tak pernah kata Imam Malik reka hadis. Bahkan anak murid kepada Abu Hanifah belajar dengan Imam Malik, iaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Oleh kerana itu kita katakan, bila ada hadis mutawatir yang jumlah perawinya ramai dan dia punya kandungan riwayat yang dibawa itu sama, maka ia menunjukkan bukti bahawasanya hadis ataupun matan yang dia bawa tu betul. 100% betul. Adakah bermakna riwayat yang lain tak betul? Tak. Yang tu kita kena kaji lain, insya-Allah kita akan masuk kemudian. Baik. Sebab itu kata Al-Hafiz Ibn Hajar, fal awwal al-mutawatir al-mufid lil ilmi al-yaqini bi syurutihi. Dia kata yang awal itu yang bilangannya banyak ialah mutawatir yang memberikan ilmu yang yakin dengan syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Kita dah hurai dah dalam kuliah yang lepas. Bilangan yang ramai. Bilangan ramai itu tidak kurang daripada setiap peringkat. Maka setiap peringkat sanad itu ramai. Bermula daripada sahabat sampai kepada golongan selepas daripada sahabat, selepas daripada tu, selepas daripada tu, selepas daripada tu, ramai. Baru boleh jadi mutawatir. Contoh. Minta rapat sikit ke depan. Sahabat-sahabat kita ada yang baru datang. Saya hurai ni boleh faham? Memang untuk orang awam kan? Tak tinggi sangat. Okey. Baru-baru ni viral lah video saya tentang kelebihan, keajaiban yang berlaku pada malam Nabi dilahirkan. Dan dalam banyak-banyak tu adalah satu orang dia nak defend lah Nabi lahir dalam keadaan sudah berkhitan. Dan saya pun dah hurai dalam kuliah di MRM. Cuma ada hujah baru yang diorang letak selain daripada muhaddis. Ada hujah baru yang diorang letak. Diorang kata hadis yang mengatakan Nabi lahir dalam keadaan sudah berkhitan itu, kata Al-Hakim, hadisnya mutawatir. Betul? Imam Hakim kata mutawatir. Kita tak nafi. Hujah baru. Sebelum ni diorang tak timbulkan hujah tu. So timbul balik. Kita kata
Dia orang kata kat kita lah, siapa tolak hadis mutawatir, jadi apa? Kafir. Maka ada yang kata, kita kena persoalkan dan pertikaikan keimanan Rozaimi. Kita kata nanti, nak dakwa mutawatir tu memang mudah. Tapi sebelum nak ambil kenyataan Al-Hakim, kena tengok apa komentar Az-Zahabi. Apa Zahabi komen pada hadis tu? Kerana Al-Hakim dia komen, dia beri pandangan mutawatirnya hadis tu dalam kitab dia Al-Mustadrak. Kitab Al-Mustadrak telah dinilai semula oleh Az-Zahabi dalam kitab dia At-Talkhis. Az-Zahabi kata, la a'lam kaifa yakunu mutawatiran. Aku tak tahu macam mana hadis ni dia boleh kata mutawatir. Begitu juga yang disebut oleh Ibn Kathir. Ibn Kathir sebut dalam kitab dia, kalau tak silap Al-Bidayah wan Nihayah, dia kata sebahagian ulama mengatakan hadis ini sahih dan sebahagian mereka mengatakan mutawatir. Wa fi kulli dhalika nazar. Sebahagian ulama mengatakan hadis ini sahih dan sebahagian ulama mengatakan hadis ini mutawatir. Semua pandangan-pandangan mereka ini perlu dinilai semula. Maksudnya Ibn Katsir pun tak setuju ia mutawatir. Dan sungguh pun, bila kita tengok sanad-sanad hadis yang ada tentang Nabi lahir dalam keadaan berkhitan ni, tak sampai tahap mutawatir pun. Dia riwayat Abu Hurairah. Yang riwayat daripada Abu Hurairah ni semua satu jalan. Kita kata apa? Mutawatir, mesti setiap peringkat tidak kurang daripada bilangan yang ramai. Satu orang riwayat daripada Abu Hurairah, satu jalannya. Kemudian riwayat Ibnu Umar pun satu jalan. Riwayat Abbas, dua jalan. Riwayat Ibn Abbas, dua ke tiga jalan. Kemudian riwayat Anas. Riwayat Anas tiga jalan. Yang mana riwayat Anas ni, dua jalan daripadanya matruk, tak boleh pakai. Satu jalan dhaif. Riwayat Ibnu Umar mungkar. So kok mana mutawatirnya? Betul kata Zahabi. Bukan kita nak rendahkan Al-Hakim tak. Kita kena tahu Al-Hakim dia meninggal sebelum dia bersihkan buku dah. Ini yang disebut oleh ulama hadis. Ibn Hajar sebut dalam kitab dia An-Nukat. Dia kata Al-Hakim ni dia meninggal, berkemungkinan dia meninggal, ya rahmatullah, sebelum dia membersihkan kitab dia. Macam mana membersihkan? Kita bila kita tulis tesis, kita akan kumpul bahan. Betul? Mana kita rasa okey kita kumpul. Letak satu tempat. Kita nak katalah tesis kita 4 bab. Mana yang berkaitan dengan bab 1, kita masukkan dulu. Masuk. Bila kita dah kumpul semua, nak tulis, nak perkemas, baru kita taftish. Mana yang okey kekal, mana yang tak okey buang. Mana yang okey kekal, mana yang tak okey buang. Tapi Al-Hakim dia hanya sempat membersihkan sepertiga daripada kitab dia. Sebab tu awal-awal kitab Mustadrak Al-Hakim bersih. 2/3 lagi hadis palsu ada. Kenapa Al-Hakim menulis Mustadrak? Kerana dia nak membuktikan kepada ahli-ahli bid'ah di zaman tu, yang dikatakan golongan Syiah, yang mana mereka mengkritik hadis-hadis ahli sunnah. Bila mana Al-Bukhari dan Muslim menulis hadis sahih, golongan zaman tu, ahli bid'ah zaman tu duk kata kat dia, takkan banyak ni je hadis ahli sunnah yang sahih. Maka Al-Hakim nak buktikan banyak lagi hadis-hadis yang mencapai taraf sahih Bukhari dan Muslim, tapi Bukhari dan Muslim tak masukkan. Maka sebab tu dia kumpul dulu banyak-banyak. Lepas tu baru dia bersih sikit-sikit. Tapi tak sempat, dia meninggal dulu. Maka oleh kerana tu kita kata, kadang-kadang ada hadis yang didakwa sebagai mutawatir, tapi kita kena semak balik. Dia macam ijma' jugalah. Kadang-kadang ada ulama' sebut ijma', tapi sebenarnya tak ijma' pun. Kan? Dalam kitab fiqh kadang-kadang disebut telah berlaku ijma' dalam masalah ni. Tapi bila kita cek yang lain, tak ijma' pun. Ada orang lain yang menyalahi ijma' tu. Maka sebab itu kita dalam isu ni, kita kena berhati-hati banyak. Bukan hanya kita nakal semata-mata, kita kena analisis jugalah. Kita kena kaji juga. Okey.
Kemudian, itu sikit pasal mutawatir. Ni satu isu yang penting juga yang kita kena tahu. Mutawatir, sebahagian ulama seperti Syekh Sharif Hatim Al-Auni, seorang profesor hadis dekat Jamiah Ummul Qura. Dia ni hebat juga dalam ilmu hadis, banyak pandangan-pandangan dia yang bagus. Dia cuba mengatakan bahawasanya hadis mutawatir ini, perbahasan mutawatir dengan tak mutawatir ini adalah bid'ah dalam ilmu hadis. Kenapa bid'ah? Kerana dia kata sesiapa yang membaca kitab-kitab muhaddisin yang awal, seperti kitab Ramah Harmuzi Al-Muhaddis Al-Fasil, seperti kitab Al-Hakim yang bertajuk Al-Madkhal, ataupun kitab Ma'rifah Ulumil Hadis yang ditulis oleh Al-Hakim juga. Dia kata kalau sesiapa yang membaca kitab-kitab ni, mereka tidak akan jumpa perbahasan mutawatir dengan tak mutawatir. Kerana ulama hadis dulu dia tak pandang pun mutawatir dengan tak mutawatir ni. Yang penting sahih aku amal kan. Mutawatir dengan tak mutawatir ni perbahasan dia siapa yang mulakan? Yang mulakan dia kata adalah seorang ulama hadis yang berfikiran usuli. Yang mana otak dia otak usuli, otak orang usul fiqh. Siapa dia? Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab dia Al-Kifayah fi ilmi riwayah. Dialah orang yang pertama yang memasukkan perbahasan mutawatir dengan tak mutawatir dalam ilmu hadis. Pandangan dia kuat. Kerana kalau kita tengok kitab-kitab awal memang tak sebut. Kitab-kitab awal memang tak sebut. Saya juga pada asalnya nampak macam cenderung ke arah tu lah. Tapi kita dalam ilmu ni, kita jangan risau untuk berubah. Kita baca satu, kita kata macam okey. Baca satu lagi, ni okey lagi kan? Itu bukan tak ada pendirian, tapi kita sentiasa mencari yang terbaik. Ada orang kata macam, ni tak ada pendirian, kejap tukar tu, kejap tukar ni. Kejap solat atas ni, kejap bawah ni, kejap apa ni. Kita ilmu kita berkembang. Menunjukkan kita sentiasa belajar. Kan? Kalau stagnan ni, tak payah datang kuliah. Dan tak payah membaca lah. Jadi asalnya saya nampak macam okey lah. Sehinggalah saya menjumpai muhaddisin yang awal menyebut tentang konsep perbezaan di antara mutawatir dengan ahad. Iaitulah Al-Imam Syafi'i. Ketika mana dia menghuraikan maksud khabarul kafah anil kafah, khabar yang diriwayatkan oleh sejumlah besar manusia daripada sejumlah besar. Kemudian dia membicarakan tentang khabarul khasah, khabar yang dibawa oleh orang persendirian. Dan Imam Syafi'i defend dalam kitab Risalah. Dia kata bukan hanya hadis mutawatir boleh dipakai, bahkan hadis ahad bila dia sahih kena pakai. Kerana ada satu golongan, satu puak daripada Mu'tazilah, dia cuma pakai hadis mutawatir semata. Hadis ahad kami tak pakai. Walaupun ia sahih. Maka Imam Syafi'i dia defend dua-dua. Bukan hanya mutawatir saja, ahad juga kena. Bahkan kalau tidak ada muhaddisin yang cerita tentang mutawatir dengan ahad sekalipun, tidak bermakna idea tu tak ada. Idea tu tetap ada. Kita tengok dalam Quran pun ada idea tu. Contoh, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fil, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Adakah kamu, wahai Muhammad, tidak melihat apa yang dilakukan oleh Tuhanmu kepada tentera bergajah? Tuan-tuan, masa gajah nak serang Kaabah, Nabi dah lahir ke belum? Maknanya Nabi tengok ke tak? Tak tengok pun. Tapi kenapa Tuhan kata, adakah kamu tidak melihat?
Seolah-olah macam Tuhan kata, kan kamu dah lihat apa yang Tuhan kamu buat pada tentera bergajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Adakah kamu tidak melihat apa yang Tuhan kamu lakukan kepada kaum 'Ad? Kenapa Tuhan guna perkataan tara? Tidakkah alam tara? Tidakkah kamu melihat? Maksudnya, kamu dah melihat kan? Itu maksud dia. Sebenarnya mereka tak lihat pun. Tapi berita yang sampai kepada Nabi itu adalah berita yang mutawatir. Berita tentang tentera bergajah tu diriwayatkan oleh ramai orang. Ramai orang duk tengok. Dan mereka meriwayatkan kepada orang yang datang selepas daripada mereka. Mereka riwayat kepada generasi berikut. Sehingga orang yang datang dari yang tak pernah tengok, dia datang generasi kemudian, dia rasa khabar itu betul. Kecuali Hang Tuah lah. Hang Tuah masih legenda. Khabar itu dah dianggap sebagai fakta. Maka Allah Ta'ala sebut, adakah kamu tidak melihat? Maksud dia apa? Khabar itu betul sehingga seolah-olah kamu melihat sendiri. Tidak ada sebarang keraguan dari sudut sabitan peristiwa itu berlaku. Maka idea hadis mutawatir tu dah ada. Cuma perincian datang kemudian. Yang mana teori-teori ni semua datang kemudian. Susunan itu. Okey? Boleh? Baik. Kita masuk kepada hadis ahad. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar, "Wathani al-mashhur." Betul ke ni? Hah? Salah. Okey. Dia kata al-khabar imma ayyakuna lahu turuqun bila adadin muayyan. Yang ni mutawatir tadi. Dia kata khabar ini bilangannya banyak, tidak terkira. Au ma'a hasrin. Ataupun khabar ini ada bilangan yang tertentu, bima fawqa ithnain au bima fawqa ithnatain. Yang mana dua jalan. Au bihima, ataupun dengan dua. Tadi lebih pada dua, yang ni dua, ataupun biwahid, ataupun satu. Khabar secara umum sama ada hadis ataupun tidak, kadang-kadang jalan dia sampai kepada kita terlalu banyak sehingga tidak terkira. Satu, mutawatir. Kadang-kadang ada had, ada limit, ada bilangan. Sama ada lebih daripada dua, iaitu tiga ke atas, tapi tak sampai tahap mutawatir. Kadang-kadang dua saja yang bawa berita, kadang-kadang hanya seorang saja. Maka yang pertama tadi mutawatir, yang kedua kita panggil dia, sebab tu Ibn Hajar kata apa tadi? Wathani, yang kedua tu, yang bilangannya ada lebih daripada dua orang, tiga ke atas, al-mashhur wa huwa al-mustafid ala ra'yin. Bila riwayat tu, jalan ataupun sanad dia ada tiga dan ke atas tetapi tidak mencapai tahap mutawatir, kita panggil dia masyhur. Hadis itu masyhur. Cuma masyhur ni dia ada dua jenis. Yang dia sebut ni, ini masyhur istilahi. Masyhur dari sudut istilah ilmu hadis. Dia ada satu lagi masyhur. Masyhur lughawi, masyhur pada bahasa. Dia bukan masyhur pada istilah. Masyhur pada bahasa ni maksud hadis tu terlalu terkenal di sisi orang awam. Contoh, utlubul ilma walau kana bisin. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Hadis ni masyhur tak? Masyhur. Tapi adakah masyhur dia sama dengan macam masyhur ni? Tak. Kerana dia, hadis dia tu riwayat Abu Atikah. Dia tak banyak jalan dah. Tak sampai masyhur istilahi. Ada yang masyhur tapi tak ada asal pun ada. Tapi itu bukan masyhur yang kita nak bincang ni. Bukan masyhur istilah. Dia masyhur pada bahasa. Iaitu, masyhur lah, terkenal. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbezaan umat aku merupakan satu rahmat.
tidak ada asal, dia bukan hadis. Boleh tak ustaz kita nak kata dia kalam ulama? Tapi saya kata kalau ada kalam ulama pun payah juga, sebab dalam lafaz tu sebut ummati, umatku, mana Nabi sebut tu kan? Ulama dia tak sebut ummati kot. Ada ulama sebut umatku, dia kata umat Islam bukan umat aku kan Nabi kan. Saya pernah tanya guru saya, kata, hadis ni betul zaman dulu dia kata kalau ikhtilaf umat itu rahmat, adakah bersatu bala? Kalau perbezaan itu rahmat, maksud dia perpaduan itu bala? Tak juga kan. Tapi dia buat lawak gitulah, tapi saya pun tak setuju, sebab memang perbezaan pandangan dalam di kalangan ulama ni sebenarnya memang ada rahmat pun. Membolehkan kita memilih pandangan yang tepat daripada perbezaan ulama. Rahmatlah tu. So memberikan keluasan pada kita. Cuba kalau tak ada perbezaan pandangan, terutama masa pegang sentuh isteri, sengaja ke tak sengaja ni, waktu wuduk, tiba-tiba nak pergi haji. Kalau kita pegang mazhab Syafi'i agak susah sikit lah. Maka ada rahmat, ada keluasan. Tabung haji pun kata kita tukar mazhab lah. Kita pakai Hanafi. Sentuh macam mana pun tak batal. Kerana yang membatalkan pada Hanafi cuma jimak saja. Maka selagi mana tidak berjimak, maka selagi itu wuduknya tidak terbatal. Memberikan kita sedikit keluasan, kemudahan. Sebab susah memang kalau buat haji, tak boleh, mesti sentuh. Bukan kita sahaja sentuh, tapi sebab memang waktu tu waktu sesak. Di tawaf tu, tempat mataf tu, memang tempat tawaf tu memang akan sesak. Maka ada benarnya kalam itu, tapi boleh tak kita sandar kepada Nabi? Tak boleh, kerana Nabi tak sebut. Kerana Nabi tak sebut. So, satu soalan masa saya mengajar dekat UPSI, kuliah Jami' Ulum wal Hikam, ada satu soalan yang bagus juga dia tanya kat saya. Dia kata ustaz, kalaulah kami orang awam ni, satu ulama sebut hadis ni sahih, satu ulama sebut hadis ni dhaif. Kami orang awam, macam mana nak buat? Pertama sekali, orang awam ni, kalau dia ada kemampuan nak meneliti hujah-hujah, dia kena teliti lah. Dia kena pilih yang mana hujah terkuat. Kalau tak, kena tengok bidang ustaz tu, bidang apa. Isu-isu hadis, dia ni bidang hadis. Yang seorang lagi bukan bidang hadis, bidang qiraat aja. Dalam contoh je. Apa ni otak kuning. Contoh je. Maka kita dahulukan yang hadis lah. Tapi kalau perbahasan tu perbahasan qiraat, seorang ustaz hadis bagi pandangan, ustaz qiraat bagi pandangan yang kedua, mula-mula nilai dulu hujah. Sebab kadang-kadang qiraat pun ada silap juga, orang yang bidang qiraat pun. Tapi kalau kita tak boleh nak nilai hujah, kita ambil orang bidang lah. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Tengok dua-dua kuat, dua-dua bidang. Kita kena ambil yang paling selamat. Apa yang paling selamat? Nak kata hadis tu sahih ke tak sahih? Tak sahih. Kena ambil yang tak sahih. Kerana banyak, kalau tuan-tuan baca kitab ulama-ulama hadis yang dulu, Yahya Al-Qattan, dia pernah menilai satu hadis sebagai mungkar. Sehinggalah datang sanad yang lain pada dia, baru dia kata, oh, ada sanad lain untuk hadis ni, maka aku menarik balik pandangan. Dia maksudnya, berhati-hati dalam hadis ni bukan nak terima semua, tak. Berhati-hati dalam hadis adalah tak terima selagi mana ada bukti. Kerana nak mensahihkan hadis ini, kita nak mengubah asal. Ni belajar hadis. Apa maksud? Kaedah fiqh menyebut, macam mana kaedah? Ibqa'u al-aslu macam mana? Ibqa'u ma kana ala ma kan hatta
yarida dalil ala taghyiri, kan? Kita kena kekalkan asal itu seperti mana asal, sehingga datang bukti mengatakan asal itu telah berubah. Satu orang hidup dengan bukti dia hidup, asalnya hidup. Tiba-tiba orang kata dia dah mati. Tak boleh ubah asal itu, tak boleh ubah asal hidup itu sehingga datang bukti mengatakan dia dah mati. Itu kaedah. Asalnya ada wudu, syak, dah berhadas ke belum aku ni? Maka tidak mengubah asal sehingga datang bukti kukuh mengatakan telah berhadas. Nampak? Boleh? Sebab itu Nabi dalam hadis Nabi sebutkan, siapa yang rasa dalam perut dia ada sesuatu, dia tengah salat, jangan dia beredar daripada saf hatta yajida rihan aw yasma'a sautan, sehinggalah dia dengar bunyi berbau ataupun dengar bunyi. Maksudnya dia rasa macam dia berhadas, tapi dia tak open nak yakin, kan? Bila tak open nak yakin tu, dia kena tunggulah dua tadi. Itu kalau tak yakin. Kalau memang yakin, dia lepas slow-slow, kan? Yang tu tak adalah, tak termasuk lah dia ni. Ini bila dia syak. Dia syak, dah lepas ke belum? Dah kontrol habis ni, kan? Dia syak, terlepas ke tak? Maka dia kena tunggu, dengar bunyi ataupun bau. So kita bau, ni aku punya ni, kan? Dia ataupun dengar bunyi. Orang sebelah relax, aku punya tu, kan? Tapi kalau dengar bunyi, orang sebelah keluar dulu. Yelah, bunyi pun lain tu, kan? Dengung dia lebih. Hadis begitu juga kaedah dia. Kaedahnya apa? Kaedahnya Nabi itu diam asalnya. Kita tak boleh kata Nabi bercakap sehingga dibuktikan Nabi itu telah bercakap. Maka sebab itu ulama letak syarat untuk hadis sahih. Tak cukup satu syarat terus jadi dhaif. Bukan syarat hadis dhaif. Mana ada syarat hadis dhaif? Kerana asal hadis itu tidak sabit. Asal hadis itu tidak sahih sehingga dibuktikan sebaliknya. Kita hari ni terbalik. Selagi mana tidak dibuktikan dhaif, maka selagi itulah sahih. Sebab yang baca tu ustaz. Tak betul. Kaedah tu tak betul. Kita kena betulkan balik kaedah tu. Sebab saya sebut ni kerana kadang-kadang bila kita sebut hadis ni dhaif, hadis, ada orang kata, tolonglah jangan terlalu bermudah-mudah nak mendhaifkan hadis. Ya betul, tapi jangan senang-senang nak mensahihkan hadis. Kerana nak mensahihkan hadis, tanggungjawabnya lebih besar daripada nak mendhaifkan. Bila kita kata hadis sahih, orang akan pakai untuk hukum. Katalah tiba-tiba silap mensahihkan hadis, apa jadi? Bukan silap lah, sengaja tak kaji pun sahih. Sebab apa? Sebab yang sebut ni ustaz besar, ustaz ni yang main, kan? Yang main, kan? Tiba-tiba ustaz tu tak kaji, kata je sahih. Orang pakai, orang buat hukum, orang berhujah. Kita tanggungjawab. Kita tanggungjawab. Kita senang cerita, saya tidak tahu asalnya. Siapa yang kata sahih, bawa bukti. Senang cerita. Asal hadis tidak sabit sehingga dibuktikan sebaliknya. Okey. Hadis masyhur yang saya sebut tadi pada lurah, yang ni kita tak mahu. Yang ni bukan maksud kita. Bahkan ada kitab-kitab yang khas telah menulis tentang benda ni. Yang mana hadis-hadis yang masyhur di atas lidah manusia, ulama tulis satu kitab spesifik untuk mengumpulkan hadis-hadis yang masyhur ni, bagi tahu statusnya yang sebenar pada masyarakat. Seperti kitab Al-Maqasid Al-Hasanah yang ditulis oleh As-Sakhawi. Seperti kitab yang ditulis oleh Al-Ajluni. Nama kitab tu Kashful Khafa wa Muzilul Ilbas
amma ishtahara minal ahadis ala alsinatin nas. Tajuk dia tu. Tajuk dia apa? Kashful khafa. Apa? Menghilangkan keraguan. Wa muzilul ilbas, dan menghilangkan kecelaruan daripada apa yang masyhur di atas lidah-lidah manusia daripada hadis-hadis. Maka dia kumpul hadis-hadis yang masyhur, dia bagi tahu yang ni palsu, yang ni tak palsu, yang ni dhaif, yang ni mungkar. Kerja ni ulama dulu buat dah. Kempen untuk kita semak hadis-hadis yang masyhur ni ulama dulu buat dah. Bukan kita hari ni baru dah. Okey, itu masyhur lughawi. Yang kita maksudkan ni masyhur istilahi. Masyhur istilahi ialah seperti mana yang disebut oleh Ibn Hajar. Dia kata perawinya paling kurang 3 orang. Maksud paling kurang 3 orang tu, sahabat 3 orang yang riwayat. Paling kurang. Ataupun 4, tetapi tidak mencapai tahap mutawatir. Walaupun selepas daripada generasi sahabat, yang 3 orang tu ramai yang riwayat, yang tu tak dikira. Dia masih lagi masyhur kerana kita ambil yang paling sikit. Bila ambil yang paling sikit, 3, masyhur lah. Tapi masyhur ni confirm ke sahih? Tak semestinya. La talazum bainal masyhur wa bainas sihah. Bainas syuhrah wa bainas sihah. Tidak ada kemestian. Bukan semestinya hadis masyhur sahih. Tak. Kerana ada hadis yang sanadnya kadang-kadang banyak, tetapi tidak ada yang sahih walaupun satu. Contohnya macam hadis yang Nabi kata, man hafiza ala ummati 40 hadisan ba'athahu Allahu yaumal qiyamah fi zumratil ulama. Sesiapa yang menjaga 40 hadis ke atas umat aku, maka Allah akan bangkitkan dia di hari kiamat di dalam kumpulan-kumpulan ulama. Hadis ni sanad dia banyak, tetapi Imam Nawawi kata tidak ada satu pun yang sahih. Walaupun banyak jalan dia, tetapi tidak ada satu pun yang sahih. Tapi tetap ulama guna juga, kerana dia kata dalam bab ni kita buatlah 40. Kalau hadis ni sahih, alhamdulillah aku dapat. Kalau tak betul pun tak apa, sebab memang aku kumpul hadis ni ada pahala. Itu maksud fadailul amal. Maksudnya dia beramal menggunakan hadis tu bukan untuk menetapkan hukum yang baru, tak. Dia cuma beramal sekadar. Kalau betul, alhamdulillah. Tak betul, tak apa. Okey. Boleh. Apa contoh hadis masyhur? Contoh hadis masyhur, hadis Nabi kunut nazilah. Dalam Sahih Bukhari ada, Nabi doa kepada kaum Ra'al dan Zakwan. Ketika mana orang yang qari' Nabi kan, qurra', orang yang hafal Quran yang Nabi hantar, tiba-tiba dibunuh, maka Nabi kunut nazilah kepada orang tu. Sanad dia masyhur kerana dia riwayat Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas dan Khufaf al-Ghifari. Baik. Kemudian kata Ibn Hajar, wasalis al-aziz. Yang ketiga iaitu riwayat 2 orang, namanya aziz. Walaysa syartan lis-sahih khilafan liman za'amahu. Aziz ni maksud 2 orang yang riwayat. Tetapi 2 orang ni bukan syarat hadis nak jadi sahih. Kerana sebahagian ulama kata hadis nak jadi sahih mesti riwayat 2 orang, seperti mana yang disebut oleh Al-Jubba'i daripada mazhab Mu'tazilah. Tapi kita ahli sunnah, kita tak syarat macam tu. Kalau seorang riwayat dan dia betul-betul dipercayai, sahih riwayat dia. Tak syarat 2 orang. Ahli sunnah sebahagiannya mengatakan 2 orang ni merupakan syarat. Imam Bukhari nak masukkan hadis dalam sahih dia, mesti ada 2 sanad. Kalau tak boleh masuk. Siapa sebut? Ibnul Arabi Al-Maliki. Ibnul Arabi, seorang ulama Andalus, anak murid kepada Al-Ghazali, dia kata Imam Bukhari punya syarat. Imam Bukhari punya syarat, sebelum nak masukkan mana-mana hadis dalam sahih dia, mesti ada 2 sanad paling kurang. Kalau tak ada, kalau ada 1 tak boleh masuk.
Tapi pandangan dia telah dikritik oleh ulama yang datang kemudian daripada dia, tak betul. Kalau kita tengok, mereka kata kalau kita tengok hadis pertama dalam Sahih Bukhari pun dah menyanggahi apa yang disebut. Kerana hadis pertama tu cuma ada satu sanad. Hadis innamal a'malu binniyat cuma datang daripada riwayat Umar. Dan hadis last sekali dalam Sahih Bukhari, pertama dan yang terakhir. Hadis last apa? Kalimatan habibatan ila rahman khafifatan ala lisan saqilatan ala mizan. Subhanallah wa bihamdih subhanallah al-azim. Dua kalimah yang disukai oleh Allah Azza wa Jal. Ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, iaitu perkataan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Maha suci Allah dan pujian ke atasnya, dan maha suci Allah yang maha agung. Hadis ni cuma riwayat Abu Hurairah dan Imam Bukhari masukkan dalam sahih dia. Maka syarat pandangan yang disebut oleh Ibn Al-Arabi itu tidak begitu teliti, tidak begitu tepat, ya. Baik, Al-Aziz, dua orang dinamakan Al-Aziz kerana Al-Aziz tu ada dua makna. Perkataan literal untuk Al-Aziz tu ada dua makna. Makna yang pertama, Aziz tu maksud dia kuat, gagah. Maksud gagah sebab apa? Asalnya dia seorang-seorang, lepas tu dia disokong oleh satu orang yang lain, maka dia jadi kuat lah. Aziz. Aziz yang kedua, maksud Aziz ganjil, rare. Ni barang rare, kerana sangat-sangat jarang kita nak jumpa satu sanad dua orang perawi. Biasanya seorang ataupun lebih daripada tiga. Dua dan ke atas. Maksudnya lebih daripada dua, sama ada tiga atau lebih. Nak jumpa yang betul-betul dua, susah. Sebab itu kata Ibn Hibban, sebenarnya tak ada pun hadis Aziz ni, kata Ibn Hibban. Tapi Ibn Hajar kata, tak betul, ada. Tuan-tuan, kita belajar hadis. Saya belajar hadis. Sepanjang saya belajar hadis, saya tidak disuruh untuk menerima kalam ulama bulat-bulat. Tak betul pun kena terima, tak boleh. Ibn Arabi tu ulama besar tu, tapi oleh kerana tak betul, kena bagi tahu tak betul, ya? Ibn Hibban, dia kata hadis Aziz tu tak ada. Ibn Hibban ni dia tulis sahih daripada dia pilih hadis-hadis, nak kumpul hadis sahih tu daripada 1,000 orang guru, 2,000 orang guru. Bermula daripada Isfijab dekat Asia Tengah sampai Iskandaria. Tiba-tiba dia kata tak ada. Bila dia orang yang 2,000 guru kata tak ada, hebat tu. Maksudnya macam tak ada lah kot. Tapi Ibn Hajar kata ada. Mana Ibn Hajar tu lebih luas lagi. Kerana Ibn Hajar datang kurun yang ke-9. Ibn Hajar 852 meninggal. Maka dia datang kemudian. Rujukan telah banyak. Ibn Hibban awal, yang mana riwayat masih lagi banyak diriwayatkan daripada mulut ke mulut, maka Ibn Hibban tak jumpa. Bila dia kata tak jumpa, dia hanya sebut apa yang dia tahu. Dia kata aku tak jumpa, tak ada setakat yang aku cari. Ibn Hajar kata ada. Antara hadis yang dihukum aziz oleh ulama hadis ialah la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Yang mana hadis ni riwayat daripada Abu Hurairah dan juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik. Yang ketiga, dia kata warabi' al-gharib. Dia kata yang keempat, hadis gharib. Yang mana gharib ini maksud dia ganjil. Apa ganjil? Seorang je riwayat. Puncanya cuma satu. Cuma ganjil ni ada dua jenis. Yang mana dia akan dia akan terangkan kemudian. Tapi tak apa, saya terang dulu sebab masyhur dengan Aziz saya dah terang. Gharib ada dua jenis. Ganjil ni ada dua. Yang pertama, gharib mutlak. Gharib mutlak maksud dia hadis tu cuma seorang sahabat je riwayat. Tu maksud gharib mutlak. Seorang je sahabat riwayat. Macam hadis innamal a'malu binniyat tadi, dan macam hadis kalimatan tadi. Dua kalimah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim tadi. Hanya seorang je sahabat yang riwayat. Walaupun yang riwayat daripada sahabat tu ramai, selagi mana seorang je sahabat riwayat, maka selagi itulah kita panggil dia gharib. Dan gharib tu gharib mutlak.
Memang betul-betul gharib, seorang je, ganjil. Ada satu lagi dipanggil gharib nisbi. Gharib nisbi ni dia bukan mutlak. Sebenarnya hadis tu tidak gharib. Hadis tu ada banyak sahabat riwayat, ada ramai sahabat riwayat. Tapi dia menjadi ganjil dengan melihat kepada satu sudut. Sebab tu dia panggil nisbi. Nisbah. Saya yakin tak faham. Sebab tengok semua berkerut je kan. Tak apa, kita nak habis lah kejap lagi kan. Gharib nisbi, dia sebenarnya hadis tu bukan gharib, dia bukan ganjil kerana ramai sahabat yang riwayat. Tapi ganjil dengan melihat kepada sanad yang satu sanad daripada banyak-banyak sanad. Contoh, saya bagi contoh. Hadis orang mukmin makan dengan satu perut, orang kafir makan dengan 7 perut. Wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'a. Orang kafir makan dengan 7 perut. Maksudnya orang kafir kuat makan dalam hadis. Maksudnya bukan kuat makan lah. Bila dia orang makan tu dia orang tak fikir sangat. Orang Muslim bila dia makan sekadar. Sebab tu perut orang Muslim tak boroi manalah kan. Ada yang boroi tapi sebenarnya bukan makan tu, angin sebenarnya kan. Makan nangka banyak kan. Okey. Nabi sebut yang tu lah. Nabi kata orang mukmin ni dia makan, dia bukan hanya makan sajalah, dia mikir juga lah, dia sekadar aja makan. Okey. Hadis ni sebenarnya riwayat ramai. Abu Hurairah riwayat, Ibnu Abbas juga riwayat. Ibnu Umar juga riwayat. Tapi dalam banyak-banyak dalam riwayat Abu Hurairah dengan Ibnu Umar ni tak ada masalah, sahih. Dua riwayat ni sahih. Yang riwayat daripada mereka pun ramai. So maknanya hadis ni bukan gharib lah. Dah ada 2 orang riwayat kan. Ada satu lagi riwayat yang datang daripada jalan Abu Musa al-Ash'ari. Yang mana daripada jalan Abu Musa ni ada problem sikit. Yang riwayat daripada Abu Hurairah dengan Ibnu Umar ni ramai. Tapi yang riwayat daripada jalan Abu Musa ni, yang riwayat daripada Abu Musa ni Buraidah, yang riwayat daripada Buraidah tu Abu Usama, yang riwayat daripada Abu Usama tu Abu Quraib. Sebab betul Abu Quraib, bukan Abu Qurab. Abu Quraib. Abu Quraib ni dia bersendiri dalam riwayat tu. Riwayat Abu Musa tu dia seorang yang riwayat. Kalau tengok hadis tu big picture untuk hadis tu, dia bukan gharib. Tapi bila kita tengok sanad tu macam ganjil sikit. Kenapa riwayat Abu Musa ni hanya seorang yang riwayat? Sedangkan Abu Musa ni anak buah ramai. Maka menjadi persoalan. Sebab itu Imam Tirmizi dia tanya pada Imam Bukhari tentang hadis tu, tentang sanad Abu Musa tu. Bukhari dia kata, telah bersendirinya Abu Quraib dalam riwayat ni. Aku menyangka bahawasanya Abu Quraib telah mengambil hadis ni daripada Abu Usamah, bukan dalam majlis sama' hadis, bukan dalam majlis membaca hadis, tetapi di dalam muzakarah. Zaman dulu ada 2 majlis. Satu majlis membaca hadis, satu majlis muzakarah hadis. Muzakarah ni dia bukan nak baca, masing-masing bawa hadis masing-masing. Baca orang lain dengar. Yang mana majlis muzakarah ni level dia rendah lagi daripada majlis sama'. Kalau majlis sama' dia akan betul-betul baca sanad dengan teliti, tapi majlis muzakarah sekadar nak hafal saja, baca saja apa yang dia ingat. Maka bila dia ambil riwayat dengan cara muzakarah, maka ulama hadis tidak begitu menghargai, tidak begitu maknanya terima cara riwayat itu. Maka Imam Bukhari mentaklilkan dan mengilahkan riwayat Abu Quraib kerana pada dia telah bersendiri dan dia mengambil riwayat itu dengan cara muzakarah. Tapi hadis itu secara keseluruhannya sahih, kerana riwayat Abu Hurairah dan Ibnu Umar sahih. Tapi riwayat Abu Musa ni yang menjadi problem, kerana telah berlaku keganjilan dalam riwayat. Itu kita panggil sebagai gharib nisbi. Okey? Boleh? Ada soalan? Komen, kritikan. Silakan. Hadis solat duha. Hadis solat duha yang mana satu?
Hadis solat duha ada banyak. Daripada riwayat Abu Zar, daripada riwayat Abu Hurairah, daripada riwayat Ummu Hani, daripada... Ya, ada. Tak. Bismillah. Cuma kita kena tahulah, solat duha ni bukan semua ulama' bersepakat mengatakan ia sunnah. Yang tu kita kena tahu. Majoriti kata ia sunnah. Tetapi Ibn Qayyim antara yang kata dia bukan seperti mana yang difahami. Bukan salat setiap hari. Kerana Aisyah kata, aku tak pernah tengok. Ma ra'aitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam sabhata duha qat wa inni la usabbihuha. Kan? Aisyah kata, aku tak pernah tengok Nabi salat duha. Tapi aku salat. Tadi Ibn Qayyim kata, sebenarnya salat ni, kalau kita refer kepada riwayat Ummu Hani, sebenarnya Nabi salat kat rumah Ummu Hani tu waktu Nabi lepas buka kota Mekah. Dan Khalid Ibn Walid juga pernah salat duha selepas dia membuka satu kawasan lepas perang. Maka Ibn Qayyim kata, sebenarnya salat duha ni salatul fatih. Bila kita buka satu tempat, salat waktu duha. Tapi pandangan Ibn Qayyim tak tepat. Sebab Nabi pesan pada Abu Hurairah. Tapi Ibn Qayyim dia tahu hadis tu. Cuma dia kata, Abu Hurairah tu Nabi pesan sebab dia banyak sangat baca hadis. Jadi malam-malam kadang-kadang dia tak qiyamul lail, dia tak witir. Maka salat duha tu ganti salat witir. Kata Ibn Qayyim. Tapi tak juga, sebab Nabi pernah salat di rumah Itban bin Malik tengah hari duha secara berjamaah. Maka kita kata, saya kaji Ibn Qayyim, tapi saya tak taksub dengan dia. Dalam isu ni, majoriti ulama' betul. Salat duha itu sunnah. Siapa yang buat, alhamdulillah. Fa ni'matis salah. Salat itu baik. Wallahu a'lam. Tapi kalau ada orang kata solat duha ni tak sunat, kita jangan hang ni kena betul kan akidah. Sekarang ni kita isu fiqh dengan akidah tak boleh beza. Isu fiqh dengan akidah tak boleh beza. Orang pegang anjing, tergugat akidah. Akidah kat mana? Dia tak reti. Ya. Boleh. Tetapi tidak diselalukan seperti solat hari raya. Dia jangan jadikan sunnah ratibah, jangan jadikan amalan setiap masa. Kerana Nabi menunjukkan solat duha tu boleh berjamaah, tetapi Nabi tidak selalukan dengan berjamaah. Sekali orang confuse. Dia orang ni solat duha ke raya? Takkan raya hari-hari. Kan? Jadi gitulah. Boleh solat duha secara berjamaah, tidak menjadi masalah. Macam mana? Okey. Ulang sekali ya. Macam mana kaedah bila ada ilmuan berbeza pendapat tentang sahih ataupun tak sahih. Yang pertama, kita orang awam. Kalau dia penuntut hadis, dia kena nilai hujah kedua-duanya. Dan dia ambil yang terkuat. Kalau dia ada kemampuan. Dan benda ni orang awam tak boleh buat. Contoh, dia ada yang kata dhaif. Dia bagilah dia punya alasan. Perawi ni dhaif. Ulama ni kata macam ni. Tiba-tiba yang kata, ni sahih. Sebab apa? Sebab Al-Hakim kata sahih. Al-Hakim ingat tak hebat? Al-Hakim ke hebat lah. Tapi orang yang belajar hadis dia tahu lah. Oh, Al-Hakim dia punya tashih tidak boleh dipakai secara mutlak. Ini orang belajar hadis dia tahu. Maka dia boleh buat penilaian. Tapi orang awam dia tak boleh. Kalau tak boleh, dia kena tengok. Kalau dia mampu lah. Walaupun dia orang awam, tapi kadang-kadang dia mampu. Kan? Dia orang awam, tapi kadang-kadang dia tengok, dia rasa macam, oh, yang ni kuat ayu je. Dia kena ikut yang tu. Kalau tak boleh, dia kena pergi refer pada bidang ustaz tu lah. Ustaz yang memberi fatwa pada dia tu, dia kena refer bidang. Tapi kalau ustaz yang bagi fatwa tu, Ibn Jauzi dengan Ibn Qayyim Jauziyah, tak kenal? Orang awam tahu dah. Ada orang tanya kan isu
Isu Ukasyah yang nak pukul Nabi tu. Sebelum Nabi wafat kan, dia nak pukul Nabi. Lepas tu dia peluk Nabi kan. Cerita tu memang cerita kira memang mengganggu emosi lah. Kalau kita baca dalam kuliah tu memang orang salam bagi duit kan. Puas hati dia cerita tu kan. Jadi hadis tu palsu kerana ada seorang perawi nama dia Abdul Mun'im ibn Idris ibn Sinan, yang mana As-Suyuti kata palsu, Ibnul Jauzi kata palsu, Ibn Iraq Al-Kinani kata palsu. Dan memang sepakat ulama hadis kata ia palsu. Jadi ada seorang ustaz dia nak komen juga. Teringin nak komen. Dia kata hadis ini tidak boleh dikatakan palsu. Paling kurang status dia hasan. Kerana hadis ni adalah Sahih Muslim. Penin kita mana bila masa lah Sahih Muslim. Yang mengatakan ia palsu sebenarnya tuan-tuan adalah Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dia kata Ibnul Jauzi. Yang mana Ibnul Jauzi ni adalah anak murid kepada Ibn Taymiyah. Dia ni tuan-tuan, dia Wahabi tuan-tuan, jangan ikut dia. Dia Ibn Qayyim dengan Ibn Qayyim Al-Jauziyah tu anak murid Ibn Taymiyah. Yang kata palsu ni bukan Ibn Qayyim. Yang kata palsu ni Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi dia mati sebelum Ibn Taymiyah lahir lagi pun. 597 kurung ke-6, Ibn Taymiyah kurung ke-8. 200 tahun lepas tu baru Ibn Taymiyah lahir. Sebab tu kata kalau nak tipu pun pada-padalah. Dan kalau nak tunjukkan kebebalan, biar berpada-pada. Tu je nasihat. Dan kita doa supaya Allah Ta'ala tidak menjadikan kebodohan kita terselah waktu kita memakai serban. Kerana nanti orang ingat itu adalah agama sedangkan ia bukan. Kita kalau kita nak bebal, kita biar bebal seorang-seorang. Jangan bawa agama bebal macam kita. Ini bahaya. Nanti orang tengok agama kita macam kartun. Hadis yang masyhur tadi belum tentu sahih. Walaupun ada sanad 3. Apatah lagi yang tak ada sanad. Dok bawa masuklah agama. Saya tak tahu lah. Baru-baru ni viral juga. Saya nak komen juga. Saya tengok ramai ustaz-ustaz dah komen. Tak apa lah. Aku tak mau tambah garam kan. Selagi kalau lawan ni, kita tambah garam. Maksudnya kita kena lawan juga lah. Pasal air lebihan mandi Nabi ni kan. Saya pelik. Saya tak boleh fikir. Jadi hujan turun, setiap tempat yang kena hujan jadi masjid. Tak tahu lah tuan-tuan, saya tak tahu. Kalau benda ni betul, saya terfikir macam mana hujan dekat Madinah boleh turun. Tuan-tuan, masjid besar mana? Zaman Nabi, masjid besar mana? Zaman sahabat, masjid besar mana? Besar ni ya lebih kurang. Takkan hujan turun tempat ni, tempat lain tak turun? Kita pun heran, macam mana orang boleh percaya? Kalau betul kena buat sanad lah. Kena buat sanad. Kalau tak kita tak boleh terima lah benda ni. Sekali orang kata, apa Islam ni nampak sangat kartun. Kalau ada riwayat, kita terima. Mukjizat lah tu. Kalau ada sanad. Kalau tak ada, kita kata kita tak terima lah. Jangan buat pasal lah. Kerana apa saja yang berkaitan dengan Nabi pada kita besar. Apa saja yang berkaitan dengan Nabi pada kita besar. Kita tak pandai pun nak menyanyi-nyanyi, nak jerit, kita tak pandai. Tapi bab hadis kita jaga. Disiplin kena jaga. Petik nama Nabi, kita memang akan pasang telinga lah. Kalau tak betul, kita tegur. Dan tuan-tuan pun sama. Kalau saya sebut hadis tak betul, tuan-tuan tegur. Jangan takut. Saya tak pernah halau orang kerana betulkan saya. Dan memang ada pun orang pernah betulkan. Ada 2-3 orang betulkan saya. Kata ustaz baca hadis ni, sahabat yang ustaz baca tu silap. Dia bukan, saya sebut Abu Qatadah, dia kata Abu Darda. Tapi dia tegur tu lepas pada kuliah. Saya kata pasal apa tak tegur dalam? Dia kata takut. Jangan takut. Jangan takut. Benda ni biasa. Dalam hadis, kita bukan nak promosi diri. Kita nak promosi hadis. Nak promosi Nabi. Nak promosi agama. Siapa pun kita.
Silap, tarik balik. Salah, tarik balik. Dan betulkan. InsyaAllah, tuan-tuan, mudah-mudahan disiplin ini kita dapat amalkan dalam dunia akademik kita di Malaysia ini. Jadi, apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya mohon maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.